Kita kena yakin kita betul. Kalau syak iman kita ni betul tak betul, murtad tuan-tuan. Kalau kita syak iman kita kan Islam. Islam takkan tak betul. Kan kita kan Islam, dah betul lah akidah kita kan. Kita kena yakin kita betul. Jadi siapa yang salah akidah dengan kita tahu dia sesat. Jadi tak boleh kita kata saya pun tak tahu lagi ya, jangan begitu terkeluar agama nanti. Jadi kita kalau dah memang kita yakin kita Islam, kena yakin kita betul. Jadi orang yang lain daripada pahaman kita dah tentu dia sesat. Sebab itu Nabi kata la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Suatu Nabi kata umat aku pecah 73 golongan. Fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Satu golongan masuk ke dalam syurga, 72 lagi masuk dalam neraka. Itu nak menunjukkan perpecahan pahaman. Jadi takkan yang salah, Nabi pun dah cakap salah, kita kata betul. Jadi pendirian itu kita nak kena tahu dulu. Jadi oleh kerana ada dua pihak, satu pihak sesat, satu pihak betul. Jadi setiap pihak dia mesti bawa agenda masing-masing. Jadi tuan-tuan kena tahu macam mana cara nak kenal. Cara dia tuan-tuan tengok dekat tu yang saya tulis, mengenal akhlak kesesatan. Tuan-tuan tengok ya. Kalau dilihat dari darajat hadis tersebut, ianya hadis yang dhaif, yang sudah ternaik pangkatnya kepada hasan li ghairihi, kerana datang kerenah syawahid yang menyokong hadis tersebut. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sekalian ramai sadah Syafi'iyah. Sadah ni maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka adalah ulama dan ulama itu adalah pewaris para nabi dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka sepatutnya orang mutaakhirin ini tidak layak menyanggah pendapat mereka dengan memakai hujah akal sendiri dengan menggunakan ungkapan pada saya. Nampak? Menggunakan ungkapan pada saya, ia hadis dhaif. Kerana tuan-tuan, perkara ini disebutkan kepada saya. Satu orang guru didatangkan soalan kepada dia. Dia kata, wahai doktor, bagaimana kami? Dia kata, kami hidup di kalangan masyarakat yang nak baca talqin, kan? Jadi macam mana kami nak buat? Dia kata, sedangkan kami dah belajar dengan doktor kata talqin ni tak ada dalil yang sahih, dia kata. Jadi doktor tu kata, tuan-tuan diam ajalah, biar bila mereka nak buat talqin, tuan-tuan diam ajalah. Tetapi pada saya hadis tu dhaif. Apa yang tuan-tuan boleh nampak kat situ? Dia cuba tune akal tuan-tuan supaya memandang rendah dan supaya merasa layak untuk menghukum barang yang sudah dihukum oleh ulama dulu. Dia ajar kita supaya tak percaya. Sedangkan ulama dulu dah kata hadis tu hasan. Nampak tak? Jadi satu saya kata benda ni tuan-tuan, dia menyelinap bawah selimut. Kalau tak tajam mata tak nampak. Kalau tak tajam mata tak nampak. Tu saya sebut. Jadi dia menyelinap di bawah selimut. Jadi dia cuba tune tuan-tuan untuk merasa diri boleh menilai hadis tu, walaupun ulama dah tetap hadis tu hasan li ghairihi, tapi apa yang kita sudah belajar, kata dia, kita nampak hadis tu dhaif. Jadi pada saya hadis tu dhaif. Jadi itu akhlak yang tuan-tuan pertama sekali tuan-tuan nak kena nampak, akhlak kesesatan. Dia tune supaya kita pandang tak percaya dan kita rasa kita layak. Itu sebabnya pada pembukaan pembentangan tempoh hari, saya sebut tentang siapa ulama tu. Ulama tu macam mana ulama tu? Supaya tuan-tuan rasa jauh nak jadi ulama ni susah. Bukan senang-senang boleh jadi ulama. Bukan dengan lilit serban besar bakul atas kepala terus jadi ulama. Tak ada tuan-tuan. Bukan senang-senang jadi ulama ni. Jadi supaya kita tahu yang kita ni dengan ulama jauh. Jangan rasa-rasa, jangan cuba nak rasa-rasa diri kita layak untuk menghukum apa yang sudah diputuskan oleh ulama dulu. Okey, sekarang dia tune seperti itu. Tengok ya. Dia kata pada saya ia hadis dhaif. Ketika mereka para ulama sudah menyabitkan hadis itu bukan lagi dhaif. Ulama dah kata dah hadis itu bukan lagi dhaif. Asalnya hadis itu dhaif, kemudian bila datang ke ranah yang lain, hadis tu dah naik pangkat, ulama dah kata hadis tu bukan lagi dhaif, hadis tu adalah hadis hasan. Ketika itu ada orang mengatakan hadis dhaif. Tengok ya. Ini kerana kita bukan ulama yang layak
dan berkeahlian sepangkat dengan mereka untuk menilai keputusan mereka. Jadi kita kata kerana kita bukan orang yang berkeahlian sepangkat untuk menilai hadis tu untuk melawan keputusan ulama. Baik. Sekarang dia kata bukan saya yang kata, ulama lain yang kata, dia kata. Ulama dulu yang cakap. Jadi dia kata bila orang tanya, kita kata kalau betul kata ulama lain yang berkata, tetapi apabila dia mengajar di tempat kita Syafi'iyah, sepatutnya dia tidak boleh membawa pahaman yang lain. Sebab bila dia bawa pahaman yang lain, membawa pecah belah. Kemudian dia menjawab. Dia kata Imam Syafi'i berguru dengan Al-Imam Maliki. Tetapi Al-Imam Syafi'i tidak membawa fatwa Imam Maliki. Imam Syafi'i bawa mazhab lain, Imam Maliki bawa mazhab lain. Boleh nampak tak? Jadi orang kampung pun, tuan-tuan pun dengar, betul juga. Kan? Kalau Imam Syafi'i tak ajar mazhab dia, macam mana nak kembang mazhab? Boleh faham? Dia cakapnya tu. Jadi sebab tu dia kata, sebab itu saya mengajar apa yang saya tahu supaya ilmu berkembang. Jawapan kita, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, mereka lahir pada kurun keemasan dan mereka itu makam mustahid. Sebab itu dia tu boleh bawa mazhab sendiri. Adapun kita bukan hidup pada kurun keemasan, bukan. Kita hidup pada zaman yang Nabi kata kita ni antum rusak ka rusak asil. Kita hidup pada zaman yang Nabi kata ulama uhum syarru man tahta adim as-sama' min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Nabi kata ulama pada zaman kamu itu adalah ulama sejahat-jahat makhluk duduk di bawah bumi. Kita adalah ulama yang jahat. Kita nak kata kita standard dengan Imam Syafi'i nak lawan Imam Maliki. Tuan-tuan nampak tak tu? Jadi sebab tu saya kata perkara ni kalau tak tajam mata tak nampak. Jadi bila dia cakap kami nak kembangkan ilmu, kita pun betul juga. Sebenarnya yang Imam Syafi'i memang layak sebab kedua-duanya mustahid. Imam Syafi'i dengan Imam Maliki memang kedua-dua mustahid, sebab tu dia dua-dua boleh buka mazhab. Kita bukan mustahid, tuan-tuan. Kalau disuruh baca Sahih Bukhari 6,000 hadis, 5,000 hadis tu takkan lepas kita. Setiap satu hadis tu kalau sampai kepada kita lah. Kalau sampai kepada kita 38 orang satu hadis. Kalau 5,000 hadis kalilah 38 tu kali 5,000 hadis. Berapa orang rijal kita nak kena hafal? Walaupun ada memanglah kebanyakan daripadanya rijal-rijal yang sama, tetapi berapa ramai orang tu yang kita nak kena hafal? Kita berhenti sekejap, memberi laluan